Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hashtag Zero Nine Educators. Saya Cikgu Azwan bin Ahmad, SMK dari SMK Syed Alwi, akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Nota Pintar Meningkatkan Kemahiran Ta'akulan dan Komunikasi dalam Mata Pelajaran Sejarah. Kemahiran ta'akulan dan kemahiran komunikasi merupakan kemahiran yang penting yang perlu pelajar kuasai di peringkat pengajian tingkatan 6, di mana kemahiran ta'akulan ini merujuk kepada kemahiran menghurai, mengembangkan idea dari berdasarkan fakta-fakta utama dengan memberi huraian-huraian yang relevan, contoh-contoh dan bukti-bukti yang bersesuaian untuk mengembangkan idea. Sementara kemahiran komunikasi pula merupakan kemahiran dalam penyusunan idea-idea dan isi-isi berdasarkan keutamaan yang saling berhubung kait di antara satu idea dengan satu idea yang lain, supaya gambaran sesuatu peristiwa itu dapat dilihat dengan lebih jelas. Jadi pelajar perlu menguasai dua kemahiran ini, iaitu kemahiran ta'akulan dan kemahiran komunikasi dalam mata pelajaran sejarah di peringkat tingkatan 6. Seterusnya, berdasarkan kepada refleksi pengajaran pembelajaran yang lepas, saya dapati pelajar gagal menguasai kemahiran ta'akulan dan kemahiran komunikasi apabila terdapat dalam kebanyakan pelajar gagal memberi huraian yang menepati fakta. Pelajar juga gagal memberi contoh yang relevan dengan fakta utama, dan kurangnya penggunaan penada wacana dalam memberikan hujah, sama ada hujah secara lisan maupun hujah dalam bentuk esei. Dan ini merupakan petunjuk-petunjuk bahawa pendekatan yang digunakan oleh guru ataupun oleh saya sebelum ini merupakan satu pendekatan yang dikatakan tidak membantu untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran ta'akulan dalam kalangan pelajar. Jadi saya perlu fikir satu kaedah ataupun langkah yang bersesuaian untuk pedagogi yang boleh membantu meningkatkan kemahiran ta'akulan dan kemahiran komunikasi. Dan berdasarkan refleksi yang dibuat juga, saya dapat lihat kebanyakan pelajar akan membuat carian dengan menggunakan nota pintar, membuat carian menggunakan telefon pintar melalui blog, Facebook ataupun web-web tertentu, yang mana keabsahan maklumatnya didapati kurang tepat, ataupun kadang-kadang maklumat yang diperolehi daripada web-web ataupun blog-blog tertentu, terutamanya Wikipedia, merupakan maklumat-maklumat yang tidak menepati fakta sejarah. Apapun penggunaan telefon pintar ni secara tak langsung membantu merangsang minat murid untuk meningkatkan lagi penguasaan ataupun mendapatkan maklumat tambahan. Dan penggunaan telefon pintar ni juga secara tidak langsung membantu pelajar untuk meningkatkan lagi proses inquiry, mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber maya. Dan berdasarkan kajian lepas juga, kita lihat penggunaan telefon pintar ni secara tak langsung merupakan satu platform yang secara tak langsung dapat meningkatkan pembelajaran kolaboratif dan merangsang minat murid untuk belajar. Seterusnya, fokus kajian saya ini ialah bertujuan untuk melihat kemahiran ta'akulan dan kemahiran komunikasi, di mana menggunakan pendekatan nota pintar, memandangkan kemahiran ini merupakan kemahiran yang penting yang perlu dikuasai oleh pelajar di peringkat STPM. Tambahan pula, kemahiran komunikasi dan kemahiran ta'akulan ini merupakan kemahiran yang perlu dikuasai di peringkat CJ Tinggi Pelajaran Malaysia, kerana kedua-dua kemahiran ini terdapat dalam rubrik pemelangkahan STPM. Seterusnya, dapatan-dapatan awal dengan merujuk kepada PDP sebelum pelaksanaan pendekatan nota pintar, berdasarkan pemerhatian, berdasarkan kepada latihan esei yang diberi, dan juga berdasarkan pada ujian, menunjukkan bahawa pelajar gagal menguasai kemahiran ta'akulan dan kemahiran komunikasi. Berdasarkan kepada pemerhatian, pelajar juga dikatakan tidak memberi fokus semasa sesi PDP dilaksanakan sebelumnya. Dan walaupun perbincangan yang dah dibuat dalam bentuk kumpulan, pelajar-pelajar masih lagi melakukan kesilapan dalam menghuraikan fakta.
dalam menggunakan fakta semasa sesi pembentangan. Ini dapat dilihatlah dalam latihan esei yang diberi, di mana terdapat kesalahan fakta yang diberikan, dan berdasarkan markah ujian pula kebanyakan pelajar iaitu 13 orang pelajar berada dalam kategori markah yang rendah. Ini menunjukkan pelajar gagal untuk menguasai kemahiran takkulan iaitu mengembangkan idea berdasarkan bukti-bukti dan hujahan yang relevan, dan pelajar juga gagal untuk memberikan membuat huraian yang lancar ataupun saling berkait antara satu idea dengan satu idea yang lain. Seterusnya, objektif kajian saya ialah dari segi objektif umum bertujuan untuk melihat bagaimana guru meningkatkan kemahiran takkulan dan kemahiran komunikasi pelajar dalam mata pelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan nota pintar. Kemudian objektif khusus pula meningkatkan kemahiran takkulan dan komunikasi pelajar melalui pendekatan nota pintar dalam mata pelajaran sejarah, meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sejarah melalui pendekatan nota pintar, dan seterusnya memperihal amalan pedagogi guru dalam meningkatkan kemahiran takkulan dan kemahiran komunikasi pelajar melalui pendekatan nota pintar. Seterusnya, tindakan yang dijalankan oleh saya ialah memperkenalkan nota pintar. Mengenai apa yang dinamakan pendekatan nota pintar. Dalam nota pintar ni, dalam pendekatan nota pintar ni terdapat 3 kolom. 3 kolom utama iaitu ada kolom usi, ada kolom huraian dan ada kolom contoh. Dan ketiga-tiga kolom ni menggunakan perkataan yang ringkas ataupun kita panggil kata kunci. Kata kunci yang utama untuk mengingati fakta. Dan dalam nota pintar ni juga terdapat QR code, di mana melalui nota pintar ni pelajar akan menggunakan QR code ni dengan menggunakan telefon pintar. Dengan menggunakan telefon pintar, pelajar akan dapat mengakses nota yang lengkap yang terdapat dalam nota pintar. Seperti ini QR code dah. Pelajar akan dapat akses dalam nota lengkap. Jadi bila kita menggunakan QR code, kita akan dapat akses nota yang lengkap yang telah dibina lebih awal oleh guru. Ini nota yang lengkap yang telah diakses melalui kod QR yang boleh diperolehi melalui nota pintar yang disediakan. Kemudian dari segi dalam nota yang disediakan, nota lengkap yang disediakan, terdapat pula link-link bantuan untuk pelajar mengakses maklumat-maklumat tambahan. Maklumat-maklumat tambahan, di mana maklumat-maklumat tambahan ni pelajar boleh akses dengan hanya menekan link yang berkenaan, maka dia akan membawa kepada maklumat-maklumat yang diperoleh, sama ada melalui YouTube ataupun web ataupun blog-blog yang berkaitan, dengan hanya menekan link yang disediakan di dalam nota pintar yang disediakan. Di dalam maklumat nota lengkap yang disediakan yang disediakanlah melalui akses QR code. Kemudian di bawah tu juga ada nota ringkas yang disediakan. Nota ringkas yang disediakan termasuk juga nota ringkas yang dibuat oleh murid, untuk supaya murid lebih faham tajuk-tajuk yang berkenaan. Jadi secara tak langsung pendekatan nota pintar ni akan membantu pelajar mengakses maklumat-maklumat yang tepat, yang lebih benar, yang tepat, dan memastikan maklumat yang diperoleh itu merupakan maklumat-maklumat yang sah daripada sumber sejarah ataupun fakta-fakta sejarah, bukan sewenang-wenangnya dengan merujuk kepada web-web tertentu yang dari segi keabsahan maklumatnya boleh dipertikaikan. Seterusnya, dari segi pelaksanaan pendekatan nota pintar ni melibatkan 3 fasa. Fasa pertama iaitu sebelum PDP dilaksanakan, fasa kedua semasa PDP dilaksanakan, dan fasa ketiga selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Sebelum PDP dilaksanakan, guru akan menyediakan nota yang lengkap. Nota yang lengkap seperti yang saya tunjukkan tadi akan dimuat naik ke dalam Google Drive yang akan diakses oleh pelajar dengan menggunakan kod QR yang telah ditetapkan. Nota lengkap ini pula akan dilengkapi dengan link-link yang disediakan, link-link yang disediakan untuk mendapat mengakses kepada maklumat-maklumat tambahan. Kemudian semasa PDP pula, guru akan membentuk pelajar kepada 4 kumpulan. Guru akan bentukkan pelajar kepada 4 kumpulan, di mana 4 kumpulan ni akan diberi
4 tajuk yang berbeza, dan guru juga akan memberi nota pintar yang telah dibuat oleh guru, yang telah dibuat oleh guru untuk sebagai rujukan dan contoh kepada pelajar berdasarkan tajuk-tajuk yang ditetapkan kepada pelajar. Dan berdasarkan kepada nota pintar yang diberikan, terdapat nota ringkas sebagai contoh kepada pelajar, di mana pelajar akan membuat dalam kumpulan, akan membuat sendiri, membina sendiri nota ringkas yang berdasarkan tajuk yang diberikan kepada mereka. Mereka akan bincang, dan mereka boleh mengakses maklumat melalui kod QR yang terdapat dalam nota pintar yang diberikan tu untuk membina nota ringkas bagi setiap kumpulan yang ditetapkan bagi tajuk-tajuk yang mereka perlu laksanakan. Jadi mereka boleh mengakses maklumat melalui nota pintar, dan di situ dapat juga ke link-link maklumat-maklumat tambahan yang secara tak langsung akan membantu pelajar mendapatkan maklumat-maklumat tambahan untuk memperkukuhkan lagi maklumat untuk menghasilkan nota ringkas. Kemudian nota ringkas yang setelah tamat sesi perbincangan dan penghasilan nota ringkas, pelajar-pelajar setiap wakil kumpulan akan diminta bentang di depan hasil nota ringkas yang dihasilkan untuk melihat dari segi penghujahan dan penguasaan murid terhadap nota ringkas yang dihasilkan. Kemudian selepas sesi yang ketiga, selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, nota ringkas yang dihasilkan oleh pelajar nanti akan dimuat naik semula ke dalam Google Drive, sebagai maklumat tambahan dan sebagai rujukan, di mana nota yang ringkas yang dihasilkan pelajar ini juga akan dapat diakses melalui QR code yang disediakan pada nota pintar yang disediakan tadi. Secara tak langsung, nota ringkas dengan kombinasi kata kunci dan link-link tambahan akan membantu pelajar menguasai dan mendapat maklumat tambahan dan maklumat yang absah dari segi fakta dan bukti-bukti sejarah. Seterusnya, dari segi dapatan kajian setelah dilaksanakan pendekatan nota pintar, dari segi berdasarkan semasa sesi pelaksanaan nota pintar di dalam bilik rajah, kita dapat lihat berlakunya penglibatan aktif dengan kalangan pelajar. Pelajar akan berbincang dengan rakan-rakan membina nota ringkas. Di sini berlakunya proses corporate training, dan pelajar juga akan menggunakan nota pintar untuk mengakses maklumat menggunakan telefon pintar ataupun telefon bimbit yang ada pada mereka untuk menghasilkan nota ringkas. Dan pada masa yang sama, huraian semasa menjalankan pembentangan dan juga semasa latihan bertambah baik apabila dilaksanakan latihan. Pelajar-pelajar dapat menjawab dengan baik, dan apa yang lebih penting lagi, semasa ujian 2 dilaksanakan, maka pelajar dapat mencapai keputusan yang lebih baik berbanding keputusan sebelumnya. Apabila dapat kumpulan tinggi, terdapat 10 orang pelajar mendapat markah yang cemerlang. Ini menunjukkan bahawa nota pintar yang dihasilkan ni, pendekatan nota pintar, kombinasi di antara QR code, kombinasi di antara kata kunci dan juga nota ringkas. Ada 3 elemen yang utama: nota ringkas, QR code dan kata kunci. Di sini membantu pelajar, membantu pelajar dalam meningkatkan memberi huraian lebih baik semasa menjawab soalan, dan juga secara tak langsung membantu mengingatkan lagi ingatan jangka panjang, sebab link-link seperti YouTube yang ada kaitan dengan topik itu secara tak langsung akan membantu lagi meningkatkan lagi ingatan jangka panjang. Dan pada masa yang sama, susunan yang dibuat berdasarkan fakta utama, huraian dan contoh menyebabkan berlakunya kombinasi huraian yang mengikut kombinasi yang berkesan. Perhubungan di antara satu idea dengan satu idea yang lain lebih lancar, lebih baik dan lebih berkesan untuk menyampaikan sesuatu peristiwa ataupun sesuatu kejadian sejarah ataupun menjawab sesuatu persoalan sejarah. Seterusnya, dan dapatan pelajar dari segi dapatan kajian juga, pelajar juga berjaya menguasai kemahiran takkulan seperti yang saya sebutkan tadi. Malah pelajar boleh memberikan fakta utama dan memberi hujahan sokongan bersertakan contoh-contoh yang relevan dan contoh yang baik. Kata kunci dalam nota pintar membantu pelajar untuk mengingati fakta sokongan dan contoh-contoh yang bersesuaian dengan fakta utama. Penyusunan huraian dan pengujahan yang lebih baik berpandukan susunan kata kunci dalam nota akan memberi jawapan yang lebih berkesan tentang sesuatu persoalan. Dapatan ini selari dengan kajian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji lepas, di mana penggunaan kata kunci ini membantu dalam penyusunan maklumat yang lebih baik
dan juga membantu dalam mengeluarkan informasi pada bila-bila masa yang diperlukan. Dan pendekatan nota pintar juga telah membolehkan pelajar menerangkan maklumat maya melalui telefon bimbit ataupun telefon pintar. Keadaan ini menambahkan lagi keupayaan pelajar untuk mengakses maklumat sokongan yang telah dipantau ataupun disediakan oleh guru dari segi link-link yang di mana keabsahan maklumatnya dari segi fakta sejarahnya adalah fakta yang tepat dan betul dan bukan cerita mitos ataupun cerita-cerita legenda yang direka-reka. Malahan pelajar boleh mengakses maklumat di mana-mana sahaja tanpa perlu berada di perpustakaan ataupun di dalam bilik belajar secara tak langsung, memudahkan pelajar untuk membuat ulang kaji. Fatin Syawati dan Harun dalam kajian mereka pada tahun 2012 menjelaskan peranti mudah alih seperti telefon pintar secara tak langsung membantu meningkatkan motivasi dan keupayaan pembelajaran kendiri pelajar. Manakala penggunaan kod QR dalam nota pintar dapat membantu pelajar untuk mengakses maklumat maya dengan lebih cepat dan lebih mudah. Seterusnya, sebagai kesimpulannya, pendekatan nota pintar secara tak langsung yang dilaksanakan oleh guru telah berjaya meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran takkulan dalam kalangan pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Pendekatan ini boleh diaplikasikan untuk semua topik dalam mata pelajaran sejarah, di mana pendekatan nota pintar yang melibatkan perkongsian idea melalui perbincangan kumpulan, penghasilan nota ringkas melalui kata kunci, mengakses maklumat maya melalui kod QR menggunakan telefon pintar, dan pembentangan pelajar berjaya meningkatkan kemahiran berhujah dan menghurai yang menepati rubrik kemahiran takkulan dan komunikasi yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia di peringkat peperiksaan STPM. Kemudian pendekatan nota pintar sebenarnya juga boleh diaplikasikan kepada mata pelajaran seperti mata pelajaran geografi, pengajaran dan sebagainya. Jadi setakat itu saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.